Kalau misalnya kita kata dekat negara island, bila island mencapai kemerdekaan, dia mengidentitikan diri mereka sebagai Irish, sebagai orang yang Kristiannya lebih baik daripada Inggeris dan akhlaknya, moralnya lebih baik daripada orang Inggeris. Jadi dia nak itu menjadi apa yang orang kenal kepada orang Irish. Dan untuk menjayakan idea berkenaan, kerajaan memberikan mandat kepada gereja untuk mengoperasikan sekolah-sekolah pada menyemailah orang kata sikap yang baik apa semua benda ni. Bila gereja yang menjalankan, banyak bagusnya dan juga ada macam-macam isu masalah. Bila mana berlaku korupsi dalam gereja Katolik, macam-macam cerita, Ireland pada tahun 2022 ni sedang rebound daripada benda tu. Kemunculan sekolah-sekolah yang bukan lagi di bawah gereja semakin bertambah. Seperti sekolah Educate Together, Community College. Jadi di sekolah-sekolah yang seperti ini, bagaimanakah pendidikan karakter nak dijalankan? Orang kata pendidikan moral nak dijalankan. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang betul, apa yang salah. Saya berpandangan dalam sedikit pemerhatian selama beberapa tahun ada dekat sini, Ireland belum definite dalam memuktamadkan model pendidikan karakter dia di sekolah. Manakala di negara yang saya pernah berada sebelum ni, di Finland, pendekatannya sedikit berbeza. Kerana gereja tidak seperti di Ireland, Finnish identity rebound daripada the others mereka, yang lawan mereka, iaitu Swedish dan Russian. Jadi Russian tu tak ada sangat, tapi Swedish tu dianggap sebagai opposite kepada Finnish. Jadi Swedish ni bangsawan, nobilities, golongan atasan, golongan yang lebih berharta. Jadi orang Finland melihat mereka adalah golongan orang biasa. Maka nilai kebaikan yang mereka nak jadikan identiti mereka adalah nilai orang biasa. Maka itulah yang mempengaruhi sistem negara dia. So apa yang Finland buat ialah, untuk mengelokkan orang, pertama kita kena tutup pintu-pintu untuk orang jadi jahat. Antaranya, jangan biarkan rakyat miskin sampai tak ada duit nak makan, sampai kena curi untuk beli susu anak. Itu tidak boleh berlaku. Kemudian kesihatan, pendidikan, so semua perkara itu dijaga supaya tidak ada sebab untuk orang nak buat jahat. Itu pendekatan yang digunakan oleh Finland. Jadi pendekatan itu certain extent berfungsi, bagus kan? Jadi contohnya macam yang Zuma sebut tadilah, satu orang kata social eksperimen yang dibuat, 12 wallet dicicirkan di beberapa buah ibu kota sekitar Eropah, juga dekat India dan juga dekat US, beberapa negara lain. Dan di Helsinki tu, daripada 12 wallet yang tercicir, 11 berjaya kembali kepada tuannya tanpa dicuri. Duit yang ada dalam, complete semua. Baguslah benda-benda ni tadi. Cumanya, jadi kalau ada berlaku jenayah, biasanya jenayah dia kecil-kecil. Jenayah ketika tengah mabuk, katalah macam tu kan, pecah tingkap kereta sebab sejuk, so nak duduk dalam kereta untuk memanaskan diri, those kind of things. Tetapi bila mana berlaku globalisasi, pendedahan daripada social media, generasi muda semakin boleh berbahasa Inggeris dan mereka semakin mudah dipengaruhi oleh benda-benda lain yang datang daripada budaya luar ni, maka timbullah kebimbangan tu. Jadi untuk mengukuhkan jati diri mereka, mereka memperbaiki sistem pendidikan. So belajar tidak lagi in silo, tapi kena banyak projek, kena banyak kolaborasi. Sebab bila buat kerja sama-sama kat sekolah, you kena problem solving, you kena communicate dengan kawan, you kena handle macam mana kalau ada kawan yang malas, you nak selesaikan macam mana. So benda itu dirancang supaya tingkah laku yang baik, kualiti-kualiti diri yang baik itu dapat dibentuk. Jadi itu yang dibuat dekat Finland. Baguslah, Alhamdulillah saya menikmati orang kata hasil yang baik daripada benda ni tadi. Selamat pergi cuti ke Amsterdam, beg saya kena rompak, sedih. Tapi bila balik ke Finland, rupa-rupanya lupa kunci pintu rumah. So 2 minggu rumah tak kunci pintu, tapi tak adalah apa-apa. Kan tak ada kecurian, tak ada apa semua berlaku, Alhamdulillah. Namun, apakah kekurangannya? Susah sikit lah kita nak point out kekurangan. Mungkin assumption kita. Tapi kita tahu Finland adalah negara yang mempunyai kadar bunuh diri yang tinggi.
Jadi maksud dia, walaupun tingkah laku jenayah kurang, tingkah laku baik, tapi resilience, kekuatan dalaman masih ada kelompongan dekat situ. Yang pada pandangan saya, kalaulah aspek-aspek luaran tadi, kesejahteraan sosial, ekonomi, kesihatan, pendidikan diperbaiki, dilengkapkan pula dengan pandangan alam Islam kita, kita boleh pergi jauh lebih baik lagi. Cuma takutnya kita ni orang Islam kat Malaysia lah terutamanya, takut akhirat pun tak dapat, dunia pun bankrupt. Itu lagi sedih lah kan, maknanya kita tak nak benda macam tu terjadi.